Ada 3 perkara yang sangat penting untuk saya share yang saya anggap sebagai bukan wasiat, perkara yang sangat penting. Kalau saya mati, saya tak share ini, saya rasa saya rugi pada saya lah, sebab saya tak share sebelum saya mati. Saya rasa benda itu sangat bermakna bagi saya. Saya perlu share. Ada 3 perkara. Saya terfikir, apa yang saya nak buat sebenarnya sempena hari lahir saya? Setiap tahun ada je perkara yang saya akan buat sesuatu pada hari lahir saya. Saya tak nak ambil yang jauh-jauh lah. Tahun lepas saya buat kontes live. Kalau siapa-siapa ingat, saya bagi hadiah RM50 tak silap saya kepada yang menang. Dia menang tu macam mana tau? Saya buat live tahun lepas. Saya buat seminggu sebelum birthday saya buat soalan. Saya share, saya tulis, okey, kalau korang ada soalan nak tanya, saya akan masukkan soalan-soalan tu dalam satu tabung dan saya akan jawab satu-satu. Dan rezeki orang yang terakhir, kertas dia terakhir, dia dapat RM50. Saya akan jawab soalan-soalan tu pada tarikh hari lahir. Itu pada tahun lepas. So tahun ni saya agak sibuk dari sudut masa semua, tak sempat. Saya ada idea, saya tak sempat nak buat. Saya nak tulis 26 manusia yang mempengaruhi hidup saya. Tak sempat. Saya tak nak tulis dalam keadaan yang tergesa-gesa, yang menyebabkan penulisan dia tak cukup matang, tak cukup zoom dia. Kalau penulis pun tak rasa menghayati, bagaimana pembaca nak merasakan benda yang sama. Jadi saya fikir, what should I do? I don't know. Dan hati saya menjerit-jerit, kena buat something. Orang yang berfikiran, hai Adila Ahsan, my girls dekat Jordan, boleh share live ni sebab ni sangat penting. Kalau esok kita mati, ditakdirkan Allah, moga-moga apa yang nak share ni jadi pesanan kepada semua orang. So saya fikir, apa yang patut saya buat? Saya perlu buat sesuatu untuk hari lahir saya tak berlalu tanpa sia-sia. Macam-macam idea saya fikir, tapi disebabkan kekangan masa. Sejujurnya pada hari ini Allah uji saya dengan tak sihat. Saya sakit perut sikit. Tak makan sangat hari ni, sikit je. Tapi tak nampak kurus pun. Cuma tak boleh nak makan. Selera ada, cuma memang perut sakit. Jadi waktu solat pun saya doa, Adila Ahsan, happy birthday Kak Maria. Terima kasih sayang. Okay, so saya fikir apa nak buat pada hari lahir saya hari ini. Saya tak suka hari-hari yang penting dalam hidup saya berlalu tanpa ada benda yang bukan tak sisi gempak, tapi something yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab saya seorang yang driven dengan people. Okay, kalau kata you guys study personality saya orang yang suka bergaul dengan orang, suka socialize. Sebab itu banyak buat kerja-kerja yang berkaitan dengan manusia. So bila hari lahir saya, lebih-lebih lagi saya nak celebrate dengan gembira. Tapi pada masa sama bukanlah party dia tak ada lah. So sebab itulah saya dah fikir masak-masak. Daripada beberapa bulan yang lepas, saya ni orang yang prepare sebenarnya. Nampak macam tak, tapi saya seorang yang sebenarnya detail. So saya fikir, dah lama saya fikir, apa saya nak buat untuk hari lahir saya tahun ni. Sebab saya tak suka umur 26 sebenarnya. Saya tak suka. Sebab saya rasa saya sangat tua. Sebab saya macam tak percaya saya makin menghampiri umur 30 tahun.
Susah sebenarnya nak terima kenyataan. Mungkin yang sedang menonton ni, kalau korang setuju dengan apa yang saya rasa, sampai tahap korang macam dah tak seronok nak raikan hari lahir, korang dah start rasa tak seronoknya, dah tua, macam tu. Mungkin waktu kecil kita excited nak besar, tapi bila kita dah besar, kita takut tua. Sebabkan itulah saya hilangkan ketakutan saya dengan saya meraihkan hari lahir dengan sebaik-baiknya, supaya saya rasa saya tak laluinya dengan sia-sia dan saya tak laluinya dengan sedih. So, saya dah fikir lama, 2 bulan lepas lebih kurang, benda yang sama je dalam kepala saya. Cuma kaedah nak menyampaikan tu berbeza. Macam saya share awal-awal tadi, saya kata saya nak buat ibu 26 orang yang mempengaruhi hidup saya. Kenapa saya nak share pasal 26 orang tu? Sebab mereka membuat saya rasa terinspirasi dengan mereka. Lepas tu saya ada idea lagi. Tak sempat nak buat ibu. Apa kata tulis je, lepas tu buat posting macam biasa dekat Instagram. Fikir macam tu. Macam 26 hari sebelum birthday, maksudnya sebelum 5 Disember, 26 hari sebelum, setiap hari satu post. Satu orang yang saya pilih untuk saya cerita pasal dia. Pun tak sempat. Jadi sebenarnya semuanya berkisar kepada benda yang sama. Rupanya tahun ni saya nak bawa tema tentang inspirasi. Apa yang kita rasa dalam hidup kita, kita rasa bersyukur. Setiap kali kita sambut hari lahir, selalunya kita akan bersyukur, betul tak? Kita akan bersyukur, kita akan rasa macam Alhamdulillah panjang umur. Apa lagi? Contohnya Kak Umi. Assalamualaikum Kak Umi, apa khabar? Okay. Bila hari lahir je kita rasa bersyukur, betul tak? Bersyukur panjang umur, bersyukur kesihatan, bersyukur macam-macam. So di saat saya umur 26 tahun, saya masih belum ada rezeki bertemu dengan jodoh yang baik-baik. Jadi saya tak ada keluarga kecil, saya tak ada suami lah, saya tak ada anak-anak. Di umur 26 tahun juga, kerjaya saya baru nak menapak. So, perniagaan saya belum kata macam gempak, belum cukup besar, belum lah in process. Doakan bisnes saya. Bisnes fotografi, PCU bersama dengan kawan-kawan saya. So, saya fikir, apa yang saya nak bersyukur? Ada satu sudut dalam hati saya rasa macam tak baiknya apa yang saya fikir. Seolah-olah macam saya tak bersyukur. Sebenarnya kita mencari something untuk kita bersyukur. Lepas tu in the end, seolah-olah kita mempersoalkan balik semua nikmat-nikmat yang ada sekarang. Itu saya fikir, sebenarnya kita tahu perniagaan kita akan berjaya. InsyaAllah dia sedang mendaki. Kita tahu kita akan berjaya. Personal diri kita pun kita tahu kita akan berjaya. Dan kita pun percaya dan yakin kita akan bertemu jodoh dengan orang yang baik-baik. Kita percaya betul, yakin. Kita juga percaya kita ada orang-orang yang baik-baik di sekeliling kita. So tidakkah itu adalah satu benda yang perlu kita syukur lebih daripada benda yang kita tak ada lagi. Assalamualaikum Syamil. Disebabkan itulah saya finalizekan, saya tulis semula apa yang ada dalam kepala saya. Rupa-rupanya tak banyak pun. Rupa-rupanya apa yang saya fikir hanya 3 saja sebenarnya. Saya sebenarnya bersyukur kehidupan saya seolah-olah Muhammad Syamil kahwin pula. Kahwin pula. Terima kasih Syamil nonton, boleh share. Ni macam wasiat ni. Kokok lah esok Datin meninggal ke kan, pendek umur, takat ni je, bolehlah share, bermanfaat orang lain sempena hari lahir. So, kembali balik, saya fikir rupanya fikir rupanya bila tulis ada 3 perkara je sebenarnya yang saya nak share. Dan saya rasa benda ni sangat-sangat penting. Saya rasa rugi kalau korang tak dengar. Kalau korang dengar nanti, dah tahu dah
Betul, korang dah tahu. Mana maunya meninggal wawe datin. Hidup le maksud teman. Kita tak tahu bila ajal kita. Kan? So just be prepared. Bila kita tulis dekat kertas, rupanya ada 3 perkara saja yang saya nak share. Walaupun korang mungkin pernah dengar apa yang saya share, walaupun mungkin korang rasa korang dah biasa dah, tapi saya rasa ini sangat-sangat penting sebab ini 3 perkara ni rupanya tunjang kehidupan saya. Kita mulakan dengan yang pertama boleh? Saya dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sebenarnya saya tak boleh juga cerita dalam-dalam tentang keluarga. Ada benda yang tak sepatutnya kita gosip dengan orang luar. Cuma saya boleh katakan secara ringkasnya, kita tak ada satu keluarga yang perfect. Sebenarnya memang tak ada langsung keluarga yang ada keluarga perfect, memang tak ada juga. Cuma nak ceritanya kita tak ada satu keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Sebab ibu dan ayah kita pun pernah melalui fasa-fasa dewasa. Mereka pun ada pernah lalui stres, ada nak marah-marah anak, pukul ke apa ke. So saya ada zaman-zaman tu. Jadi sebenarnya waktu saya kecil, saya ni anak sulung. Saya tak ada contoh. Ini adalah pengakuan terbuka. Mungkin anda yang mendengar ni merasakan seolah-olah saya memburukkan ibu bapa saya. Tapi sila stay sehingga akhir. Sebab saya akan bagi plot twist sikit. Bocor rahsia. Tapi point dia, permulaannya saya nak share dengan korang. Yang pertama, saya tak ada contoh dalam hidup saya. Saya sulung, anak sulung. Saya mendambakan contoh. Ayah saya seorang pemandu teksi saja, pemandu teksi di Kuala Lumpur. Pendapatan tak cukup bagus. Kadang-kadang balik marah-marah, kan? Dan selebih-lebihnya lah. Mak saya pula bukan orang bijak pandai, tak masuk universiti pun. Pakai tudung bermula daripada selepas SPM. Mak saya orangnya berfikiran simple. Sampai tahap kahwin pun dia tak tahu nak kahwin ke tak dengan ayah saya. Tanya pendapat orang. Dia tanya ayah, dia tanya abang dia. Mak saya tanya abang dia. Ada lelaki nakkan mak saya, orangnya hebat, engineer apa semua. Tapi dia tolak hanya sebab apa tahu? Simple je pemikiran mak saya. Sebab lelaki tu hebat, pandai cakap bahasa Inggeris apa semua. Mak saya ni orang kampung, Batu Purau, Pantai Besar. Kak Asma Naili. Hai Mary, hai Kak Asma. Terima kasih sudi mendengar perkongsian saya malam ni. Saya nak share InsyaAllah 3 perkara ni. Saya ketika poin pertama. So mak saya ni dia tolak lelaki engineer tu sebab apa tau? Sebab dia tanya abang dia jawab apa? Pakcik saya lah. Dia kata tak payahlah kahwin dengan dia. Dia tu orang pandai. Nanti kalau dia cakap bahasa Inggeris, dia bawa hang pergi majlis makan, hang tak pandai cakap bahasa Inggeris. Hanya kerana itu ditolak pinangan seorang lelaki engineer. Di saat umur 28 tahun, mak saya mengahwini ayah saya. Bukan kerana cinta. Ayah saya je yang tangkap bayang dengan mak saya. Bila dia tanya, abah, kenapa kahwin dengan Umi? Dia cakap, sebenarnya lah, saya tahu ayah saya tanya tak jawab pun soalan saya sebenarnya. Ayah saya bukan jenis berkongsi, dia bukan jenis share benda-benda macam ni. Dia cuma jawab main-main. Tapi ada sikit lah saya rasa ada juga maksud dia. Tapi simple je, maksudnya itu bukan big reason why dia kahwin dengan mak saya. Cuma dia cakap macam ni, cuba fikir, zaman 90-an tu, saya lahir 93, so mak ayah saya mungkin kenal dalam 91, tahun 1991 ataupun 1992. Ayah saya kata, mana ada perempuan dekat KL ni naik basikal pergi kerja. Hai Zida Zumaiha, terima kasih menonton. So dia tertarik dengan kepelikan itu. Dia tertarik dengan keunikan mak saya.
Mak saya ni orangnya blur. Ayah saya pikat dia naik teksi. Waktu tu ayah saya dah bawa teksi, buka pintu kereta teksi, ajak dia naik. Mak saya ni Islamik orangnya, tak naik, takut. Pikat sampai memakan tahun, 2 tahun. Sampailah mak saya istikharah, maka Allah tunjukkan dialah jawapannya. Terima kasih yang buat love. So saya nak cerita simple kisah cinta mak dengan ayah saya. Tak bercinta pun. Mak saya kahwin sebab ikut flow je, follow the flow. Tapi apa-apa pun alhamdulillah dimulakan dengan bismillah lah. Solat istikharah. Kan? 2 tahun ayah saya kejar, dia tak ada rasa. Kahwin dengan ayah saya pun tak ada rasa. Maksudnya cinta pun lepas kahwin. Saya tak nak cerita selebihnya. Saya cerita itu sebagai mukadimah. Nak cerita level yang macam mana mak dan ayah saya. Kemudian ayah saya, Assalamualaikum Ustaz Wais. Ayah saya cerita tadi awal-awal, dia seorang pemandu teksi. Kegawatan ekonomi berlaku 1990 berapa? 7, 8, saya dah lupa. So waktu tu zaman yang memang abah kalau balik marah-marah. Saya tak nak cerita lebih-lebih. Boleh faham kat situ satu point. He's not a perfect father. Sorry to say. This is the truth. Dia tak beri contoh yang baik pun pada saya. Saya tak nampak macam mana seorang lelaki melayani isterinya dengan baik. Ni dulu. Saya cerita untuk pengajaran. Kerana itu saya susah untuk memilih lelaki. Nak tak nak dia memang beri kesan kepada saya sebagai anak sulung. Saya membesar juga selain daripada ibu dan ayah saya tak ada contoh. Saya nak cerita pasal saya tak ada contoh. Makcik-makcik saya selalunya akan bully saya dengan perkataan. Diorang selalunya akan ejek saya sebab ayah saya pemandu teksi. Mereka juga akan selalunya lepaskan geram pada anak-anak saudara sebab sang suami tak layan isteri dengan baik. Ayah saya lah. Apalah dosa kami sebagai anak-anak yang kecil ni, kita dibuli dengan perkataan. Maka tak adalah kat sini kalau saya kata mak saya tak pandai, ayah saya pemarah, makcik-makcik saya mulut puaka. Bukan itu yang saya nak sampaikan. Saya nak cerita, semua orang ada proses. Bila saya makin dewasa, diorang pun makin slow down. Abah pun dah tak marah-marah. Alhamdulillah sekarang selalu ke masjid. Mak saya alhamdulillah masih macam tu. Dia baik daripada dulu baik, sampai sekarang baik. Cuma saya nak share tentang level dia tadi. Makcik-makcik saya pun dulu mungkinlah dia mungkin tak suka dengan saya, dengan adik-beradik saya. Tapi sekarang bila kita makin dewasa, kami ni, adik-beradik kami ni makin dewasa, kamilah yang mereka cari-cari. Sebab anak saudara lain semua bercinta, ada pak umak pun, melekat dengan handphone, keluar dengan kawan-kawan pergi mall. Tapi kita ni anak-anak saudara yang duduk kat rumah. Walaupun orang KL tapi duduk rumah. NOOP, no. Tak ada pergi mall-mall sangat. So kita lah tempat makcik-pakcik kita bergantung, minta tolong apa-apa. Jadi saya fikir kan, semua ada macam karma tu. Dulu kita diperlakukan tak baik, tapi last-last kita lah yang mereka perlukan. Saya tak pukul sama rata semua makcik-pakcik saya. Saya cuma cakap ini proses. Saya bukan juga nak cerita saya disayangi sangat-sangat, tak juga. Jadi saya nak cerita, bila saya dah sampai umur 26 tahun, bila saya flashback balik, sampai saya lahir, zaman saya lahir, apa yang paling saya ingat? Rupanya kebanyakannya adalah memori-memori yang tak seronok. Kalau teringat tu, nak nangis. Tapi kan, bila saya fikir balik, mungkin sebab kita dah matang, dah besar, kenapa kita nak fikir kesedihan je? Kita terlampau fikir kesedihan, kita lupa nak tengok yang seronok. Sepupu-sepupu saya, sporting, apa semua kan. Sebenarnya di sebalik macam-macam yang mulut puaka, kita ada pakcik-pakcik yang mulut macam Raja Lawak. Mereka lah
madu dan racun, kan? Ada pemubatnya. Sebenarnya balance. Cuma cara mata kita, agaknya sebab tu kot Allah bagi manusia ada dua mata. Satu boleh nampak apa yang sedih, apa yang buruk. Satu lagi mungkin boleh nampak apa yang baik, apa yang positif, apa yang membahagiakan. Mungkin dia bagi kita dua mata supaya kita boleh nampak lebih clear. Kehidupan ni apa? Kenapa ada dunia, kenapa ada akhirat? Bila saya fikir balik apa yang saya fikir, yang baru je saya share, saya selalu tersenyum. Mungkin sebab tu kot rahsia saya selalu senyum. Orang buat apa-apa pun tak adalah saya senyum. Kalau dia buat teruk sangat, at least saya tak meracau. So 3 perkara yang saya nak share. Saya tak ada contoh. Saya membesar dalam keadaan tidak ada contoh yang paling dekat dengan saya. Ada orang tanya saya, kenapa pakai baju sopan camping? Saya minta maaf. Mak saya tak pandai berfashion. Dia pakai tudung pun sengit. Dia tak sedar pun tudung dia sengit. Dia tengah makan, tudung dia dah ke depan. Rambut tu keluar. Dia tak perasan pun. Orang panggil selekeh. Saya pernah lalui satu fasa saya benci mak saya. Bila saya ingat balik, ya Allah, jahatnya aku sebagai anak. Tapi kan, itu proses. Kalau saya tak lalu zaman saya benci mak saya tak akan dapat hargai dia sebesar sekarang. Sebab itulah saya tak pandai berfashion. Tak ada contoh. Wazin Ustaz Wan, terima kasih banyak. Gaya percintaan yang menarik. May Allah is everything. Terima kasih. Alhamdulillah sekarang semua okey. Saja buat throwback sikit. So saya pernah hina mak saya. Ini adalah satu cerita yang saya cerita kat mana-mana. Siapa-siapa duduk pimpinan dengan saya, pimpinan Permata, saya pernah share benda ni tentang hari report card. Hari report card, kita kan dapat surat berkeliling daripada sekolah, bagi kat mak ayah kan. Saya tak bagi dekat mak ayah saya, tapi mak saya tahu. Sebab apa? Sebab mak saya pun cikgu sekolah. So dia cikgu sekolah agama, saya sekolah kebangsaan. So dia tahu sekolah kebangsaan saya tu ada hari report card. So dia tanya, hari ni hari report card kan? Hari yang nak ambil tu lah. Saya terpaksa cakap, gitu. Tapi Umi tak payah turun lah, Umi tak payah turun. Sebab cikgu kata tak apa, boleh ambil sendiri. Tak payah turun lah, sekejap je. Tak apalah, tak payah turun. Nantilah, lagipun Umi tak boleh ambil kakak awal kan. Kita tak boleh balik awal kan, sebab mak saya ada sekolah kan, kena pergi mengajar. Tak apalah, Umi tak payah ambil. Tak payah ambil. Kenapa saya tak nak mak saya datang? Sebab saya malu. Mak saya tak cantik macam orang lain. Mak saya pakai selekeh. Saya malu. Mak saya punya tudung sengit. Saya malu sebab mak orang lain pakai beg mahal-mahal. Mak saya pakai beg plastik. Beg plastik. Malu. Jadi, waktu dekat sekolah, saya pergi je lah. Saya tinggalkan mak saya, dia pergi. Okey, biar kawan. Masuk kat sekolah lah, pergi kat kelas. Jadi, ada tugasan. Siapa yang mak ayah dia tak datang, tolong susulkan kursi kat luar apa semua macam tu lah. Sebab yang mak ayah dia datang, selalunya dia orang tak datang sekolah. Selalunya dia orang datang dengan mak ayah. Saya susul kursi, tiba-tiba Umi datang. Bawa beg plastik. Pakai baju kurung. Kain baju kurung tu terangkat. Saya malu. Lepas tu saya cakap, mak saya cakap dengan saya lah, Kak, dah boleh ambil dah ke report card? Umi masuk Saya tolak. Ni, tak payahlah. Kenapa? Nak ambil report card ni. Tak payahlah masuk. Tak payahlah, duduk je dekat luar. Lah, Umi kan dah sampai. Bagilah Umi masuk. Tak payahlah. Duduk je dekat luar. Tu saya nangis. Kenapa? Kakak ni kenapa?
Kakak malu. Umi pakai macam tu. Tengok mak orang lain. Apalah saya cakap dengan mak dia ni. Cuba korang teka apa mak saya buat waktu tu. Cuba teka. Saya umur 11 tahun kot. Saya tak ingat. Lebih kurang. Sekarang dah. Mak saya senyum je. Oh, kenapa dengan baju Umi? Kenapa dengan baju Umi? Cuba kakak cakap. Oh lah, Umi pakai kain pun terangkat. Malu je. Ustazah pakai kain terangkat. Tudung. Sangat. Mana tengok. Cantik tak? Apa saya buat kat mak saya? Tapi waktu tu kecil kan. Alhamdulillah. Mak kita tu tahu macam mana nak handle. Sampai hari ni pun saya bukanlah anak yang baik. Tapi at least hikmah berlakunya kejadian tu buat kita beringat untuk akan datang lah. Mungkin semua orang pun ada pengalaman dengan mak masing-masing. Itu pengalaman saya. Hai Abang Dura. Apa khabar? Lambatlah Abang Dura. Dah habis dah cerita sedih. Okay. So, saya nak share mak saya pakaian dia compang-camping. Saya tak ada contoh. Sebab tu zaman sekolah menengah ramai orang yang cik saya skema. Saya tak tahu pun saya skema. Saya ingatkan saya cuma manusia biasa. Kenapa diorang gelak-gelakkan saya bila saya jalan? Sebab saya skema. Saya jalan pun, kalau kat sekolah kalau korang pernah tengok, ada budak perempuan yang baju dia kotor, baju dia macam tak gosok, dia jalan pun kaki tu tak angkat, dia macam jalan seret tau. Saya lah orang tu. Saya tak tahu saya skema, saya tak tahu, tak ada orang bagi tahu cara jalan yang betul, saya tak tahu. Banyak lagi benda saya tak tahu, tapi saya tak ada share kat sini lah, tapi itu contohnya. Alhamdulillah kawan-kawan saya dia ajar, Maria, kenapa kau jalan macam tu, angkat kaki. Orang luar daripada keluarga yang ajar saya. Mak ayah saya tak bercakap sangat dengan jiran. Saya tak suka. Kenapa tak cakap dengan jiran? Cakap pun sikit-sikit je. Banyak benda lah sebenarnya saya memberontak. Saya tak pasti, mungkin sebab saya sulung. Saya ada pemikiran saya sendiri untuk pandu keluarga dan adik-adik saya. Banyak benda yang saya tak setuju, mungkin sebab orang-orang sekeliling pun ejek-ejek mak ayah kita. Kan? Jadi saya rasa saya tak nampak nilai kat mana kebaikan ayah saya, kat mana kebaikan mak saya. Saya membesar dalam keadaan yang nak berjaya tapi tak tahu cara. Nak berjaya tapi nak pergi mana tak tahu. Pernah sekali. Saya pun Pak Lang, Ahmad Nasir Pak Lang. Saya suka menyanyi waktu kecil dulu. Sekarang pun suka juga. Saya suka menyanyi. Satu hari, ayah saya kata, okey kita main game. Siapa boleh tunjuk bakat dia dengan baik, kita buat macam pertandingan, macam ada juri. Tunjuk bakat masing-masing, kita akan bagi markah. Siapa dapat markah paling tinggi, ada hadiah abah nak bagi. Saya excited. Saya nak tunjuk bakat saya walaupun depan adik-beradik dan ayah je. Waktu tu saya kecil. Tibalah giliran saya. Saya nyanyi lagu soundtrack anime Cardcaptor Sakura. Siapa zaman 90-an tahu kartun tu lah, kat TV7. Saya nyanyi tajuk OST Dreaming. Do dreaming. Saya tak boleh nyanyi lah, nanti buka lah. Saya nyanyi lagu tu, satu rangkap je. Tiba-tiba ayah saya tanya, stop, nak tanya. Kakak faham ke apa kakak nyanyi? Macam mana menyanyi tak faham apa awak nyanyi? Zaman tu tak ada internet, tak ada apa. So kita hanya hafal lagu tu daripada kita tengok TV je lah. Nak search pun tak pandai. Zaman tu mana ada internet, tak ada. Tak silap saya zaman tu tak ada lagi.
Kalau ada pun saya tak mampu, saya tak ada akses untuk benda tu. Saya tak habis menyanyi lagi, ayah saya stop tanya. Saya sebagai budak yang kecil, saya rasa macam saya dimarah. Saya sedih, saya lari masuk bilik. Saya tak ada tempat untuk saya luahkan saya punya bakat. Tak ada tempat yang saya nak betul-betul bermain dengan potensi diri. Saya ni cakap banyak. Ada satu kali majlis kahwin saudara saya, diorang nak takat gambar, saya tengah pakai stokin. Saya kata saya pun jerit, waktu tu saya kecil 9 tahun, 10 tahun ada. Saya cakap, nanti Tunggu saya. Saya fikir dalam kepala saya buat lawak. Dalam kepala saya fikir saya just excited. Situasi yang best, suasana seronok. Orang nak tak gambar, macam nanti kejap, tunggu nak tak gambar. Heboh macam tu kan. Saya tak sangka rupanya hanya sebab saya cakap nanti dan tunggu tu jadi isu. Ada seorang hamba Allah, berkaitan saudara jugalah, dia call ahli keluarga saya. Dia call, dia cakap, macam mana kau didik anak kau? Memalukan, tak ada adab dekat majlis orang jerit. Lepas tu ahli keluarga saya cakap dengan saya, suruh saya pergi mana-mana mesti saya kena tegur. Diorang cakap, jangan cakap. Padahal itu kelebihan saya. Itu benda yang saya suka, tapi saya kena halang, jangan cakap. Jadi saya duduk jadi seorang perempuan, seorang budak yang faham bercakap tu tak boleh. Baru lagi kat poin yang pertama. Mukadimah lah, mukadimah. Jadi 3 perkara yang saya nak share sebenarnya. Yang pertama, Azidah Zumaiha. Suka dengar Kak Maru cakap, rindu kenangan kita Kak Jordan. Terima kasih. Terima kasih. Malam ni memang pembawaan live dia adalah lebih kepada seolah-olah korang kat depan. Bukan macam mana live konsep biasa, ada point. Kita go through satu-satu macam heart to heart punya talk session, supaya apa yang kita nak sampaikan tu sampai. So 3 poin tadi. Tadi tu mukadimah sebenarnya kan? Mukadimah. Saya silap, tadi bukan poin pertama, tu baru mukadimah, dia nak bagi korang faham the whole story. Macam mana saya boleh bawa diri saya? Bila fikir balik, Azidah Zumaiha, wow, thank you, I love you too. Macam mana saya boleh bawa diri saya? Macam mana saya boleh seberani ini ya? Kenapa zaman dekat sekolah dulu saya kena bully pun saya boleh berdiri. Saya seorang lawan berapa orang bully saya. Macam mana saya boleh seberani macam tu? Kenapa? Saya tertanya-tanya. Lepas tu zaman universiti pula, entah semena-mena tiba-tiba jadi pimpinan. Kelakarnya. Lepas tu jadi pengarah untuk teater. Lawak bila fikir balik kan, macam mana zaman kecil kita macam tu, kita kena suppress. Lepas tu bila kita berdikari tanpa ahli keluarga kita, sepatutnya ahli keluarga kita yang support kita kan. Tapi bila keluar daripada ahli keluarga kita boleh buat. Mungkin korang tak nampak poin lagi sebab kita tak pergi kat 3 perkara tadi. Saya cerita dulu. So sekarang ni alhamdulillah bisnes pula fotografi ni, Pixio ni. So Pixio ni dah 2 tahun alhamdulillah. Sepanjang 2 tahun ni jangan cakap kita kena struggle, susah. Tapi I'm not saying it's harder than yours. Tak cakap. Saya cuma cakap saya sedang hadapinya dan ini sangat susah. Itu maksud saya. Macam mana saya boleh ada kekuatan untuk hadapi semua ni? Bila saya fikir balik, dengan keadaan
keluarga saya macam tu, mak ayah saya macam tu, keluarga yang macam tu, apa yang boleh membentuk saya yang sekarang? Sebab tema hari lahir saya tahun ni lebih kepada kesyukuran. Apa yang saya ada sekarang saya nak bersyukur. Saya nak ucap terima kasih kepada orang yang bantu saya, jadikan saya macam ni. So bila saya flashback tu, yang saya fikir sebenarnya macam tak ada. Dia macam tak ada asalnya bukan tak ada. Bukan saya nak cakap saya boleh belajar berjaya tu seorang-seorang. Tidak, maksud saya kita expect mungkinlah mak kita kot duduk kat list yang paling pertama, ayah kita ke, keluarga adik-adik kita ke. Tapi bila fikir balik, dia orang yang lagi menambahkan stres kita. So bila saya nak ucap terima kasih kepada, sebab kalau siapa tengok live saya awal tadi, asalnya saya nak tulis buku. E-book. Asalnya saya nak tulis e-book sempena hari lahir saya. 26 orang yang mempengaruhi diri saya sekarang. Hai, Assalamualaikum Dila. So, asalnya saya nak tulis 26 orang yang mempengaruhi kehidupan saya sekarang. Tapi bila fikir balik, flashback balik, yang ni tak. Siapa lah sebenarnya? So bila petik, rupa-rupanya bukan ahli keluarga sendiri. Mereka adalah orang luar daripada keluarga kita. Terima kasih banyak Dila. Kasih love dan juga thumbs up. So, apakah 3 perkara tu? Baru kita pergi. InsyaAllah pendek saja. Bukan 5 yang panjang lagi, faham? Nak bagi faham the whole picture. Waalaikumsalam. Syarifah. Oh, Dila. Okey. Salam. 3 perkara sebenarnya yang sangat penting dalam hidup saya, yang pandu saya sekarang. Perkara pertama adalah contoh teladan. Hai, Assalamualaikum Kak Iza. Sebab macam saya share tadi, mak saya tak pandai, ayah saya macam tu, family saya pula saudara mara semua. So siapa saya nak bergantung? Contoh orang lain luar daripada keluarga. Sebagai contoh yang saya nak sebut special kat dalam live saya, tapi orangnya tak ada pun. Nama dia Dr. Amin. Dia jiran saya. Saya tak ada figure ayah yang macam mana certain keluarga. Alhamdulillah, korang kena bersyukur kalau korang ada ayah yang baik-baik. Ayah yang betul-betul ayah lah. I'm not saying my father useless. Tak cakap. Cuma sebagai seorang anak yang sulung, saya memberontak. Saya ada perasaan nak ayah saya betul-betul jadi seorang contoh yang hebat. Saya tak ada. Dia cuma orang biasa. Saya terima. Alhamdulillah, saya sayang dia, saya terima dia tak ada. Tapi saya perlukan lebih daripada itu. Jadi saya tengok siapa? Saya tengok jiran saya. Nama dia Dr. Amin. Masya Allah, orangnya sangat hebat. Kalau dia ada rezeki lebih, dia akan bawa kita orang semua pergi masjid. Dia yang kenalkan kami dengan masjid, buat kami cinta dengan masjid. Waktu kami kecil, budak kat lorong rumah tu, kawasan lorong rumah tu, dan siapa pula yang menangis ni? Saya tak cerita sedih. Tadi awal-awal tadi sedih, sekarang dah tak sedih dah. Lipat gembira. Tak adalah. Terima kasih. Okey, kita kembali. So ceritanya, lagu dah stop. Ulang balik. Okay. Right. So saya panggil Dr. Amin. Dr. Amin memang gelaran dia memang seorang doktor pun. So dia bawa kami waktu kecil-kecil pergi masjid. Bila bulan puasa, dia bawa kami pergi makan. Kalau dia tak mampu bawa kita pergi makan, dia bawakan makanan untuk keluarga kita. Macam roti john. Bukan bawa makanan keluarga kita tak mampu nak buka puasa. Itu bukan maksud saya. Saya tak cerita pasal apa-apa kedana kat sini. Saya cerita tentang mental. Okey. Saya cerita tentang psikologi punya sokongan moral, support daripada keluarga, support daripada orang luar. Itu yang saya ceritakan. So Dr. Amin, dia bawa ke makanan tu semua. Dia sangat bagus dengan jiran. Saya belajar daripada dia. Dia ajar kami baca Al-Quran, Iqra, fardu ain. Dia tak minta duit pun. Saya rasa dia bawa contoh Nabi Muhammad yang sangat bagus. Berbaik-baik dengan jiran. Sebenarnya kita perlu lebihkan jiran lebih daripada keluarga kita.
Maksud saya saudara mara yang jauh-jauh lah. Sebab jiran ni orang paling dekat. Bila susah nak minta tolong dia. Banyak benda yang saya belajar daripada Dr. Tami. Saya terinspirasi dengan dia. Daripada situlah saya ambil. Hai cantik, rindunya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Gemuk-gemuk macam ni cantik juga ya? Alhamdulillah. Sebab saya tak boleh dipuji. Astagfirullah. Terima kasih. Okey, kembali balik. Sebenarnya ada ramai lagi selain Dr. Tami. Saya ada pakcik seorang. Saya nak sebut nama dia. Nama dia Akram. So, saudara mara saya kalau tengok mungkin dia tahu siapa. Saya panggil Pak Kram. Pak Kram, orang dia tak pandai belajar. Kerja biasa-biasa. Jadi budak runner, jadi mat dispatch. Tapi hebat dia dekat mana? Mulia dia dekat mana? Nenek saya ada berapa belas anak. Tapi kan yang nama Akram ni lah yang angkat mak dia, mandikan mak dia, basuh berak mak dia, tukar pampers mak dia, bagi susu mak dia. Dalam keadaan dia ada anak, dalam keadaan dia pun ada isteri, ulang alik daripada rumah dia pergi ke tempat mak dia. Saya saksi atas kebaikan. Jadi Pak Kram bagi contoh figure seorang lelaki yang hebat di mata saya. Jadi kalau korang nak jadi suami saya, sila contohi Pak Kram. Dia sangat rajin, sangat menghormati isteri dia. Dan pada masa yang sama, mak mertua dia pun sayang dia sebab dia layan kedua-duanya. Masya Allah, sangat hebat. Kurniakanlah syurga pada Pak Kram. Daripada dia layan mak dia, walaupun dulu dia tak jaga solat apa semua, tapi berkat doa mak, Pak Kram okey je sekarang. Ibadah dia apa semua, anak-anak dia. Itu contoh. Jadi sebenarnya saya banyak belajar daripada contoh orang. Bukan saya belajar sendiri. Saya tak belajar baik jadi baik dengan sendirinya. Ada orang yang tunjuk dulu dia jadi baik dan saya ikut baik dia. Terima kasih banyak-banyak. Dan orang-orang yang menonton ni pun banyak juga benda yang saya belajar dengan korang semua. Pak Lam, Abang Dura. Cuma saya tak bolehlah sebut semua orang. Dia akan jadi ceramah 3 hari 4 malam. Poin yang kedua. So, yang first tadi korang kena jadi contoh. Sebab mungkin ada budak-budak mana-mana ataupun orang mana-mana yang tengok korang sebagai inspirasi. Jaga diri kita. Ada yang memarahi. Poin yang kedua. Kata-kata galakan. Ingat tak tadi saya share ayah saya perli nyanyian saya waktu saya kecil. Saya sedih, saya kecewa. Ayah saya cakap, nyanyi-nyanyi tapi tak tahu benda kau sebut. Saya kena marah balik. Saya sedih. Sedih, kecewa. Bila saya besar, tak ada orang tunjuk jalan dekat saya untuk potensi saya sendiri. Tak ada orang tunjuk. Satu hari, tes SPM. Oral lah panggil. Tes bahasa Inggeris. Kena buat lakonan. Tim saya, terima kasih Mio. Lama tak jumpa. Apa khabar anak, sihat? Cemburu lah. Dah ada anak dah. Anak angkat lepas tu. Aduh. Saya ni tak ada kemampuan lagi. Kalau ada kemampuan saya pun nak ambil anak angkat juga. Okey. Kembali. Saya tengok buku yang cikgu suruh tu. Dia guna buku teks. Buku drama. So daripada buku drama tu ada skrip dia, kita just follow yang tu. Cikgu akan bagi by chapter, kena buat lakonan. Tu sekali dengan oral. Betul tak saya sebut oral? Betul kan? Okay. Lepas tu saya dengan tim saya, kita buat lakonan. Kita orang punya tim paling gempak sekali. Siap saya ada misai, ada tongkat, cerita pasal yang kunci tu, Percy Jackson. Percy Jackson tu movie, masalah kan? Apa cerita tu, siapa ingat ah? Saya ambil SPM di Pantai Timur. So buku tu silibus yang sebelah sana lah. Skrip drama tu. Lepas dia habis lakonan tu, buat lakonan tu bukan satu sekolah pun, dalam kelas je. Habis je lakonan apa semua, tes sorang-sorang pula. Tadi kumpulan, sekarang tes sorang-sorang. Okay, saya pun tes lah. Okay, perkenalkan diri awak, introduce lah bahasa dia. Hi, my name is Maria. Panjang lah kan. Zaman tu lah Bu yang cakap bahasa Inggerisnya kan.
Lepas tu teacher tu bagi tahu saya ada dua perkara yang buat saya ingat sampai hari ni. Pertama, dia cakap, "Maria, awak tahu tak, awak adalah orang kedua markah paling tinggi bahasa Inggeris kat sekolah ni. Awak boleh pergi jauh." Tak ada orang pernah cakap macam tu dekat saya. Mata saya macam bintang dengar apa dia cakap. Korang suka tak kalau orang cakap dengan korang? Kalau korang tak pernah cakap benda ni dengan anak korang, tolong cakap benda ni dengan anak korang. Sebab itu yang saya rasa. Mak ayah saya tak pernah cakap benda ni dengan saya. Saya selalu rasa saya loser. Saya selalu rasa saya rendah. Sebab yelah, saudara mara pun ada yang cakap. So kita rasa macam kita susah nak maju. Sebab tak ada orang cakap kita boleh berjaya. Tiba-tiba seorang cikgu cakap dengan kita, "Maria, awak boleh pergi jauh. You just need to fight." Cikgu tu tak tahu kisah hidup kita kan? Tapi sebab dia nampak potensi kita. Perkara kedua, dia share dengan saya. Tahu dia cakap apa? Sampai hari ni saya pegang. Dia cakap, "Maria, awak ada bakat berlakon lah. You have talent dalam arts. You punya test oral, saya rasa macam saya bukan buat test. Saya rasa macam saya tengok persembahan. And it's brilliant." Saya terkejut. Saya sangkakan saya buat sama je macam mana orang lain. Saya waktu tu duduk kat kelas nombor 2. So saya fikir mestilah kelas nombor 1 buat lagi hebat daripada saya. Saya kata, teacher janganlah. No, betul. Awak tengok markah awak, dia tunjuk. Markah saya tinggi. I'm not bragging here. I'm just telling you apa yang cikgu tu cakap dekat saya. Itu yang saya nak korang fokus. Dia cakap saya ada bakat. Mak ayah saya tak acknowledge bakat saya. Keluarga saya anggap saya mulut jahat. Keluarga besar fikir mulut saya cakap banyak, cakap benda yang ni je. Tapi seorang cikgu cakap, "Maria, you have talent." Lepas daripada tu saya banyak dapat offer untuk bersyarah dalam bahasa Arab ke apa ke. Sebab teacher tu. Hanya sebab satu manusia yang tak kenal saya pun. Hanya saya cuma anak murid dia je. Saya pun tak cerita pun dengan dia apa masalah konflik dalaman yang saya ada. Tak ada, saya tak cerita pun. Hanya sebab dia nampak dan dia terus gilap. So kalau korang nampak anak-anak korang, orang-orang terdekat dengan korang ada bakat tu, bagi kata-kata galakan. Dua perkara. Perkara yang kedua, iaitu kata-kata galakan. Itulah yang membentuk diri saya sekarang. Bukan teacher tu je. Ada orang lain lagi. Lepas tu bagi saya galakan, alhamdulillah. Tapi the start, siapa? Teacher tu. Dialah yang memulakan spark tu. Sampai hari ni saya lupa teacher tu. Siapa yang tengok live saya sekolah SMU Tarbiyah Mardiah Pacu, Kelantan, sama batch dengan kita ni, sekelas pula, tolonglah tagkan dia, teacher tu dekat komen ni, ataupun share dekat wall dia. Ambo tak ingat nama dia, tapi Ambo ingat muka dia. Dia satu-satunya teacher ataupun cikgu kat sekolah tu, sekolah Kelantan kan. Semua cikgu selalu tudung lapor. Dia satu-satunya cikgu yang pakai tudung macam ni. Orangnya tinggi lampai, cantik. Tu dua perkara. Itulah yang membentuk diri saya. Yang pertama, contoh teladan. Saya hanya belajar daripada dia punya kepribadian je. Dia tak payah cakap apa-apa. Oh, Masya Allah, bagusnya. Saya rasa terinspirasi. Yang kedua, kata-kata galakan. Dia iktiraf saya. Masya Allah, hebat kuasa dia. Yang ketiga apa agak-agak yang bentuk diri saya sekarang? Agak-agak apa? Saya terfikir banyak keputusan dalam hidup saya buat sendiri. Bukan mak ayah saya. Saya adalah seorang yang lantang bersuara dalam keluarga. Selalunya saya banyak berbeza pendapat dengan ibu dan ayah saya. Jadi macam mana saya buat? Macam mana saya boleh buat keputusan yang betul lah? Macam tu fikirlah. Am I only lucky to have all this decision adalah decision yang betul, yang tepat? No, I don't think so. It's not about lucky. Saya fikir. 4 hari lepas, saya tanya mak saya soalan ni. Adik saya dengar.
Apa yang saya tanya kat mak saya? Kalau lah saya menipu, dia boleh komen kat bawah, kakak tipu. Dia dengar apa yang saya tanya. Saya ni dengan keluarga, dengan family tak bersweet-sweet tau. So dia awkward sikit kalau benda yang sweet-sweet ni macam gini macam tu. Tapi saya cuba. Saya cakap, ni kakak nak tanya satu soalan boleh tak? 4 hari lepas kan? Baru lagi. Ada tak dalam sepanjang umur 26 tahun kakak ni, ada tak satu waktu, hai Assalamualaikum Kak Aini, Hairun Aini Jamil. Okey, kembali balik. Ada tak Umi, saya tanya kat mak saya, ni nak tanya, ada tak dalam sepanjang usia kakak ni 26 tahun ni, ada tak Umi doa macam ni? Ya Allah ya Tuhanku, aku mungkin tak boleh jadi contoh yang baik pada anakku, tapi kau pandulah dia. Ada tak Umi? Mak saya pun dia ambil masa untuk mengingat semula. Umi rasa ada. Bila ni? Bila? Waktu umur kakak berapa? Waktu tu kau kecil lagi lah. Waktu tu sebabnya macam ni. Kat lorong kita ni, waktu tu atuk dengan atuk Wan kat rumah depan, diorang ada kumpulan marhaban, orang akikah apa-apa kan. So Umi selalu ikut lah. Ada sekali tu Umi terdengar, bukan sekali lah, selalu dengar, ada sesuatu yang menarik lah, doa marhaban yang diorang nyanyi tu. Nyanyi ke mengaji? Astagfirullah. Yang diorang baca, ayat dia macam ni. Saya tak pernah dengar betul-betul tau orang marhaban. Saya tak tahu tau. Saya pun tak buat carian pun doa-doa marhaban. Saya tak tahu. Tapi ini yang mak saya bagi tahu. Dia kata dekat dalam doa tu kan diorang nyanyi balik dalam bahasa Melayu. Dia kata ya Allah, lebih kurang saya takut saya salah sebut, tapi lebih kurang macam ni lah point dia. Ya Allah, wahai anak aku ni, wahai anak mak ni tak pandai. Jadi kau ya Allah, kau bawalah anak ini supaya bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang tak ingat dah. Tapi sampaikan point dia. Maksudnya dalam lagu tu, dalam doa tu, dia ada cerita pasal, dia ada doa tentang budak ni kita minta Allah pandu dia, bawa dia dekat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Bawakan dia biar dia belajar dengan orang tu. Sebabnya mak ayah ni tak mampu nak ajar, tak mampu nak jadi contoh pun. Waktu tu kan klik. Bukan klik hidup ini bagai mimpi, bukan tu. Bukan itu. Dia macam mental. Maka betul lah tekaan hati saya. Saya teka pun tepat. Nampak tak? Saya teka pun tepat. Hebat tak hebat doa mak. Dia doakan saya waktu saya kecil. Punyalah saya tak suka dengan mak saya, tapi rupanya mak saya ada doakan. Dan doa tu sangat berkat sampai hari ni. Allah pandu saya. Allah makbulkan doa mak saya yang hari tu. Jadi kalau lah yang menonton ni ada anak-anak, saya rasa doa ni doa yang paling hebat lah saya rasa. Sebab saya dah rasa saya lah orang yang menerima barakah doa itu. Saya dah cerita awal-awal tadi. Siapa-siapa yang baru masuk tengah-tengah, sila dengar balik awal-awal. Saya dah cerita sikit tentang mak ayah saya. Banyak benda yang saya tak suka tentang diorang. Tapi dalam pada keadaan tak suka tu, sebenarnya banyak hikmah. Dia adalah proses untuk saya dewasa. Dia adalah proses untuk saya untuk menjadi diri saya sekarang. Dan sampai hari ini saya bersyukur Allah kurniakan saya ayah yang macam tu, mak yang macam tu. Sebab dia akan menjadikan saya yang macam ni. Dan saya nak share dengan korang 3 perkara ni. Saya rasa sangat penting sebelum saya mati. Pertama, jadi contoh. Sebab saya pernah ikut contoh yang baik. Saya perlukan contoh tu. So percayalah diri korang ni, kalau jadi contoh, ada orang perlukan korang. Ada orang tengok korang tak jadi contoh. Perkara yang kedua saya share, yang sangat penting. Saya share tentang kata-kata galakan. Kalau nampak orang sekeliling kita, dia ada bakat atau apa-apa, support dia. Cakap. Luahkan. Bagi tahu. Puji dia. Upkan dia. Sebab itu yang saya rasa. Saya tak terima pun daripada mak ayah saya. Semua daripada orang luar. Dan last sekali, sebagai ibu bapa ataupun sebagai umat Islam lah, hebatnya puasa doa.
Sampai hari ni dah hari ke-5. Lepas saya tanya mak saya tu, bila saya tengok dia dengan pandangan yang berbeza. Saya tengok dia dengan pandangan yang lebih sayang. Hebatnya doa mak aku. Masya Allah. Maka kita kenal mak kita, rupanya mak kita ni hati dia sangat rendah. Bukan maksud saya hati tu rendah, level rendah. Maksudnya dia merendah diri, Dia sangat merendah diri. Hatta dengan Allah pun dia mengaku dengan Allah dia tak cukup pandai untuk didik anak-anak dia. Dan ya, saya sebagai anak dia betul, memang mak saya tak pandai didik anak dia. Tapi sebab doa dia kan, dia sedar diri dia doa, dia minta dengan Allah, ya Allah aku ni tak pandai. Kau pandulah anak aku, kau pandulah hati dia, kau jagalah dia. Moga-moga baik di dunia dan baik di akhirat. Alhamdulillah dah sampai ke hujung live. Saya rasa lega saya dapat sampaikan daripada awal sampai habis poin-poin yang sangat penting ni. Kalau diizin Allah tak panjang umur saya, at least saya rasa saya dah lepaskan satu yang sangat berharga untuk saya kongsi dengan korang semua sebelum saya mati. Alhamdulillah Allah beri kesempatan saya masih panjang umur sampai sekarang. Tak ada pula Allah sayang pun time saya tengah live ni. Alhamdulillah boleh habis semua. Lega sangat-sangat. Moga-moga yang mendengar dapat manfaat. Kalau yang mungkin baru masuk, hai saya Kak Nurul Nadia. Yang mungkin baru masuk, boleh tengok daripada awal balik. Boleh share juga. Azira Zumaha ceritalah lagi. Apa ni? Orang nak tidur lah. My first night, umur 26. Okay, yang menonton, terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you sangat-sangat bagi love. So, saya perlu mengundurkan diri saya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah ganjarkan korang lebih banyak kebaikan sebab sudi bersama dengan saya malam ini. Doakan saya yang baik-baik sepenuh umur saya 26 tahun. Saya percaya dengan kuasa doa. Doakan saya. InsyaAllah manfaat doa yang korang bagi kat saya, Allah bagi kat korang 10 kali insyaAllah. Assalamualaikum.